Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang dah masuk, sila tulis saya sudah masuk. Nikki Newborn. Okey. Waalaikumsalam. Zulkifli Ibrahim. Waalaikumsalam. Okey, cepat. Masuk lagi. Masuk dan tolong share. Tolong share. InsyaAllah kita nak belajar sesuatu malam ni secara ringkas. Okey, Muhammad Syafiq. Waalaikumsalam. Bagus. Masuk. Gelsi Sera. Saya sudah masuk. Fauzi Sabri. Tolong share. Siapa yang dah masuk tolong share. Siapa yang dah masuk tolong share. Dan kalau suara saya okey, tulis suara okey. Okey. Afiq Aiman Aznan. Waalaikumsalam. Sharliza Kamruzaman is watching. Okay. Okay, suara okay. Alright. InsyaAllah suara jelas Siti Hamidah Aziz. Alhamdulillah suara okay. Tolong share lagi supaya lebih ramai lagi yang tengok live kita malam ni. Salina Sari is watching. Alright. Malam ni kita nak belajar benda yang basic-basic tentang bisnes emas. Benda yang basic-basic. Macam mana caranya kita nak jadi seorang toket emas yang berjaya secara jangka panjang. So nanti saya akan ceritalah apa benda yang saya buat sebelum ni kan. Sebelum saya Mukminatun Ardaisi. Waalaikumsalam. Sebelum saya buat KAB Gold, kan dulu kan saya master dealer dekat Public Gold kan. Jadi saya akan cerita apa yang saya buat sehingga saya berjaya jadi master dealer. Dan juga saya berjaya pergi trip overseas hampir setiap tahun. Tahun pertama saya buat bisnes Public Gold. Dalam masa beberapa bulan je saya dah layak untuk pergi ke Jepun. Lepas tu tahun berikutnya Germany, Switzerland. Lepas tu ke Turki, saya tak layak. Lepas tu Syaiful Nazri. Waalaikumsalam. Bukhari Saharum. Ya, masuk. Tolong share. Siapa yang dah masuk tolong masuk. Tolong share. Waalaikumsalam Bukhari. Okey, saya pergi. Turki tak boleh pergi. Lepas tu ke Spain saya pergi. Okey, Cikgu Zeti Harisha. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa cikgu Macam mana bisnes okey? Alhamdulillah. Semoga saya doakan semoga berjaya lah. Khairil Hasim. Ni semua adalah rakan-rakan bisnes saya dulu ni. Okey. Apa lagi? Okey. So Spain, saya pergi Spain. Lepas tu Iceland saya tak layak. Lepas tu saya pergi ke Balkan, negara Balkan. 7 negara 7 negara. Serbia, Bosnia, Slovenia, Italy, Croatia. Best. Semua tu adalah kerana dapat buat sale dengan banyak. Setahun at least kena ada 3 juta sale. So macam mana saya buat tu? Okey, nanti saya akan cerita dalam live kita pada malam ini. Okay? Syuhair Razi Janudin. Waalaikumsalam. Kabari waras. Yes, waras. Lepas tu sebelum saya keluar daripada Public Gold, saya dah layak pergi ke Rusia, 2 tiket. Lepas tu nak menuju ke Itali pula. So semua tu dah jadi sejarah lah. Okay. Sebab saya dah tak bersama lagi dengan Public Gold. So sekarang ni saya buat bisnes saya sendiri, KAB Gold. Yang mana kalau tuan-tuan faham, nampak dia macam Public Gold juga. Business referral. Rifki Arifin. Waalaikumsalam. So kalau kita tahu apa business referral ni, macam mana kekuatan dia dan macam mana cara nak buat supaya kita boleh berjaya dalam masa 3 ke 5 tahun, insya-Allah saya akan tunjukkan. Saya akan share malam ni apa yang tuan-tuan kena buat Apa yang tuan-tuan kena buat. Okey, so sekarang Azian Aznan Rizal Ahmad ada 35 orang, 36. Okey, kita bagi masa lagi. Tolong share biar lagi ramai. Saya nak sharekan apa yang saya buat satu persatu supaya lebih ramai
pelanggan menjadi pelanggan kepada kita. Okey, menjadi pelanggan kepada KAB Gold. Okey. So saya akan ceritakan pengalaman saya, apa yang saya buat. Dan saya sebenarnya berniaga di Facebook. So tuan-tuan kalau berniaga di Facebook, tuan-tuan boleh ambil petua-petua yang saya sebut ni untuk tuan-tuan berjaya di Facebook. Cara berniaga di Instagram lain, cara berniaga di mungkin di WhatsApp group lain, okey. Cara berniaga di Telegram lain. Semua itu lain-lain semua. Jadi tuan-tuan pilihlah mana medium yang sesuai. Tetapi secara asasnya semua petua-petua yang saya nak sebut malam ni boleh diguna pakai di mana-mana media sosial. Media sosial. Okey. Alright. Puan Joslina Baharudin, selamat datang. Okey, siapa lagi? Cepat. Okey, kita dah hampir ke 50 orang. Share lagi biar cukup 100 orang. Lepas tu kita start. Zuraida Ahmad. Wow, watching with GGM KAB 006 Muhammad Amir. Yes. GGM di Alustar. Sari Mahzan. Waalaikumsalam. Silakan. Tanti Emilia. Cepat masuk. Tolong share. Siapa yang dah masuk tolong share. Ada banyak tips dan juga petua-petua yang saya akan ajar malam ni. Bagaimana tuan-tuan boleh membina bisnes KAB Gold dalam masa 3 ke 5 tahun. Salam Ustaz Giral. Live ni account tak. Live ni akan kekal ya Zul. Okey, Shima Emma. Salam Ustaz dan salam kuah pada rakan-rakan emas. Yes, hadir and dah siap share. Alhamdulillah, KAB Gold Kelantan. Okey, siapa lagi? Cepat, tolong share biar lebih ramai lagi masuk. Sebab ada banyak perkara yang saya nak share dengan tuan-tuan. Abdul Rahim Abdullah, silakan masuk, silakan. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Masuk. Dan tolong share kepada lebih ramai lagi orang. Okey, Aiman ada. Okey, alright, good. Okey. Kita ada lagi 3 minit. 3 minit lagi kita akan bermula. InsyaAllah saya akan cerita secara santai apa yang saya buat apabila saya menjadi dealer ataupun wakil jualan suatu ketika dulu kepada satu syarikat emas kan. Benda ni boleh diguna pakai di mana-mana dan tuan-tuan boleh ambil ni sebagai satu petunjuk, satu panduan. Tuan-tuan kena buat, insya-Allah berjaya. Saya bagi masa pada tuan-tuan. Waalaikumsalam Nazaruddin Osman. Saya bagi masa kepada tuan-tuan. Terima kasih Tarmizi Abdul Rahman dah share. Saya bagi masa kepada tuan-tuan 3 ke 5 tahun. Jangan gopoh, jangan jemu. Buat secara sabar, buat secara betul, buat dengan konsisten. Okey? Awal-awal ni memanglah tak ada orang yang pandang kita Tapi suatu hari nanti kita makin dikenali, InsyaAllah kita akan disukai oleh orang ramai dan orang ramai akan mula membeli emas KAB Gold melalui kita. Okey, ada 2 minit lagi. Tolong share lagi. Tolong tag kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan tolong tag. InsyaAllah banyak benda yang saya nak kongsi malam ni. Dan semoga dia menjadi satu amal jariah saya lah. Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan pun boleh share dengan orang lain. Tuan-tuan boleh guna sendiri. Tuan-tuan boleh share dengan orang lain. InsyaAllah tuan-tuan pun dapat pahala. So bila kita bisnes ni, bila kita sentiasa mencari peluang untuk menyebarkan lebih banyak maklumat dan juga manfaat kepada orang lain, InsyaAllah semuanya akan dikira sebagai amalan-amalan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat baik walaupun kecil sikit, Allah Taala nampak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat jahat walaupun sikit, walaupun senyap-senyap, tak ada orang tahu, tak ada orang nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. So itu adalah keimanan kita, itu adalah kepercayaan kita. InsyaAllah semuanya akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan biarkan satu titik peluh pun yang keluar daripada tubuh kita tanpa dibalas dengan pahala ataupun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, seminit lagi InsyaAllah kita akan mula bercerita tentang macam mana nak bina bisnes KAB Gold dalam masa 3 ke 5 tahun. Okey. Alright.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar Basri. Tadi ada orang tanya saya dalam WhatsApp KAB Gold ni apa? KAB tu apa? Saya cakap KAB tu sayalah, Khairul Anwar Basri. Dia tanya, KAB Khairul Anwar Basri tu siapa? Politician? Businessman? Somebody? Datuk-datuk? No lah. Saya ni golongan-golongan biasa saja. Seseorang yang mencuba nasib untuk memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana, supaya semua orang dapat manfaat yang sebaik mungkin. Kita berkongsi-kongsi ilmu, kerana yang menjadikan kita ini kaya bukanlah duit, tetapi ilmu yang kita ada, kan. Orang yang ada duit tapi tak ada ilmu, duit akan habis. Orang yang ada ilmu tapi tak ada duit, duit akan datang. Orang yang ada duit dan ada ilmu, duit akan bertambah. Tulis tu. Tulis tu. Okey. Orang yang ada duit, tak ada ilmu, duitnya habis. Orang yang ada ilmu, tak ada duit, duitnya datang. Tapi orang yang ada duit dan ada ilmu, duitnya akan bertambah. Okey, itu yang saya percaya dan saya pegang dan diajar oleh guru-guru keuangan saya lah. Okey. So yang menjadikan kita ni berjaya bukanlah bisnes itu, bukanlah duit, bukanlah apa saja, melainkan ilmu yang ada pada kita. So sejauh mana ilmu yang kita ada, kita gunakan untuk memberi kejayaan kepada kita, insya-Allah kejayaan akan datang hampir kepada kita dengan senang. Okey? Alright. Okey. So bisnes KAB Gold, saya tak nak teranglah apa dia KAB Gold, ditubuhkan bila, apa semua itu tuan-tuan cari sendiri. Saya dah cerita dah benda tu beberapa kali. Nanti kita cerita semula nantilah. Sesi ni bukan nak cerita pasal tu. Kita nak cerita bisnes KAB Gold ini ialah sebenarnya bisnes referral. Okey, faham bisnes referral. Saya selalu sebut bisnes KAB Gold ni bisnes referral lah, bisnes rujukan. Kita dah jadi customer KAB Gold, kita boleh rujuk orang lain untuk menjadi customer KAB Gold melalui kita, dan kita akan jadi introducer. Okey, itu basic lah. Itu basic. So, macam mana nak rujuk orang? Kita boleh guna sama ada referral link kita. Okey, referral link. Maksudnya kita bagi kalau wakil jualan, kalau customer yang dah sedia ada KAB Gold, Gold Saver, Gold Advisor, Gold Manager, Gold Group Manager, kalau tak tahu referral link, memang boleh ketuk kepala, boleh sekeh kepala. Referral link is our weapon. Referral link adalah senjata utama kita dalam membina bisnes. Okey, kena tahu kat mana nak cari referral link. Apa itu referral link? Yang penting tuan-tuan mesti ada referral link tuan-tuan. Once tuan-tuan dah ada referral link tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan dah boleh mula membina bisnes masing-masing. Okey? Alright. So, setiap pelanggan berdaftar di KAB Gold, sama ada dia adalah customer, iaitu Gold Saver, ataupun dia wakil jualan, iaitu Gold Advisor, Gold Manager ataupun Gold Group Manager, mereka boleh mendaftarkan pelanggan-pelanggan baru kepada KAB Gold. Faham Okay. So gunakan referral link. Kalau orang tu klik referral link kita, dia daftar, maksudnya orang tu akan jadi customer kita sampai mati, sampai akhir hayat. Sebab apa? Sebab introducer tidak boleh ditukar. Introducer tidak boleh ditukar. Okay? So itu business referral. Okay, itu business referral. Okay. Ada dua jenis customer. Yang pertama ialah Gold Saver. Gold Saver ni customer biasa. Kalau dia beli, dia dapat emas saja. Kalau dia introduce orang, dia tak dapat commission. Okay, itu Gold Saver. Gold Saver. Dia boleh introduce orang. Boleh. Dia boleh perkenalkan orang. Dia boleh jadi introducer kepada orang lain. Boleh. Tapi dia tak dapat commission. So, apa faedah dia jadi introducer? Faedahnya dia telah membina bisnesnya. Sebab tu kita kata bina empire emas dengan KAB Gold, kan? Maksudnya tuan-tuan boleh bina empire emas tuan-tuan di KAB Gold walaupun tuan-tuan bukan wakil jualan. Tuan-tuan daftarkan orang, orang tu akan jadi customer tuan-tuan sampai bila-bila. Tapi kalau tuan-tuan beli ataupun dia beli, selagi tuan tidak bergelar wakil jualan, maka tuan-tuan tak dapat commission, tak dapat insentif. Tapi apa faedah dia? Faedah dia tuan-tuan dapat bisnes, tuan-tuan dapat orang, tuan-tuan dapat empire emas. Suatu hari nanti bila tuan-tuan sudah upgrade diri jadi wakil jualan, selepas itu setiap kali mereka beli,
mereka akan memberi insentif kepada tuan-tuan. Itu kelebihan bila kita create empire. So tuan-tuan, kalau ada peluang jadi wakil jualan, jadi wakil jualan. Kalau tak ada peluang jadi wakil jualan, mungkin tak ada modal lagi kan, jadilah introducer. Bina bisnes emas dari sekarang. Okay? Bina bisnes emas. Mungkin hari ini seorang, minggu depan 10 orang, bulan depan 100 orang, tahun depan 1000 orang. Itu adalah empire business tuan-tuan. Tak ada orang boleh curi. Tak ada orang boleh curi. Sebab apa? Sebab tidak boleh bertukar introducer. Salam muhibah daripada Riza Hamdan, Singapura. Selamat datang Tuan Riza. Okay? Kita baru bercerita tentang membina bisnes di KAB Gold dalam masa 3 ke 5 tahun. Okay? Alright. So, Siti Nurfaidah kata, ya Ustaz, tak ada modal lagi. Betul. Tak ada modal pun bukan alasan untuk bina empire emas. Sebab kita boleh recruit orang. Kita boleh introduce orang. Gunakan kita punya referral link. Okay, Puan Nurfaidah, gunakan referral link. Satu hari nanti, bila dah sampai masa untuk upgrade jadi wakil jualan, maka masa tu kita sudah ada empire business kita sendiri. Dan kalau tuan-tuan puan-puan rujuk dalam kita punya kelayakan menjadi wakil jualan, ada dua cara. Satu melalui belian, satu lagi melalui recruitment. Kalau tak silap saya, cukup 100 orang boleh naik jadi gold advisor. Daripada gold saver, cukup 100 orang jadi gold advisor tanpa buat belian sebagai wakil jualan pun boleh. Okey, boleh. Nanti minta nanti kita akan share dalam live nanti. Bukan live ni selepas live nanti saya akan postkan video ni di Ustaz Emas dan Dina. Di bahagian komen saya akan letak poster macam mana nak recruit. Kalau boleh staff KAB Gold tolong komen dan letak poster recruitment melalui upgrade jadi wakil jualan melalui recruitment. Tolong letak dekat komen Tolong letak kat komen supaya semua orang boleh nampak kita boleh jadi wakil jualan dengan cara belian, ataupun kita boleh recruit, introduce orang. 100 orang jadi gold advisor, 200 orang jadi gold manager, 300 orang jadi gold group manager dalam masa 1 tahun. 1 tahun tak silap saya. Nanti kita tengok poster tu Okay? Alright. Okay? Alright. So, siapa yang ada modal, ada duit, boleh jadi wakil jualan dengan beli emas. Mana nak cari satu bisnes yang tuan-tuan beli, tuan-tuan tak rugi beli. Sebab apa? Tuan-tuan beli emas. Tuan-tuan hanya tukar duit jadi emas. Jangan takutlah, jangan takut. Jangan takut. Sebab duit tuan-tuan bertukar menjadi emas. Bukan duit habis pakai buang kan. Bukan duit hangus. Bukan. Duit itu akan bertukar menjadi emas. Okay? Alright. So, kalau tuan-tuan ada duit, rebutlah peluang menjadi wakil jualan. Okay? Wakil jualan. Kita ada promosi kan. Promosi pelajar di IPT ataupun di mana-mana yang berumur 18 tahun ke atas. Esok malam tamat promosi. Okay? Beli saja 10 gram sudah jadi wakil jualan. Okay? Lepas tu ada promosi kita jadi gold manager 35 gram. Dan juga gold gold manager 35 gram kan. Okay, so kalau ada duit, beli. Beli sebab apa? Sebab tak rugi beli dealership ni. Sebab kita bukan beli dealership, kita beli emas. Dia akan jadi emas kita. Jangan risau, emas tu tak hilang. Emas tuan-tuan. Okay? Alright. So, beli 10 gram bagi pelajar, maka jadilah gold advisor. Promosi habis malam esok. Okay? Bagi orang lain, tengoklah apa promosi yang ada. Saya pun tak ingat dah. Tengok promosi yang ada sepanjang bulan ni. Okay? Dan kita pun akan dapat jadi wakil jualan dengan senang. Alright. Okay. So, saya nak cerita macam mana nak bina bisnes dengan KAB Gold selepas kita jadi wakil jualan. Okay. So, target kita ialah untuk recruit seramai mungkin orang. Betul tak? Target kita untuk recruit seramai mungkin orang menjadi customer KAB Gold di bawah empire emas kita. Empire Salina Sari, empire Niki Newborn, empire Azian Hassan, empire masing-masing. Saya ketika saya meninggalkan Public Gold dulu, empire emas saya sudah lebih daripada 8,000 orang. 8,000 orang. 8,000 orang
8,000 orang. Okey? 8,000 orang. Maksudnya kalau setiap orang beli 1 gram, maka saya ada 8 kilogram sebulan. Customer saya membeli. Tu maksudnya kelebihan ataupun kekuatan business empire. Tapi adakah saya membina 8,000 orang tu dalam sekelip mata? Tidak. Saya bina 8,000 orang itu dalam masa 8 tahun. Saya bina 8,000 orang itu dalam masa 8 tahun. Jadi jangan risau, jangan takut, jangan segan, jangan mudah putus asa. Kejayaan tidak datang bergolek, semuanya bermula daripada langkah yang pertama. So hari ini langkah pertamanya ialah tuan-tuan jadilah wakil jualan. Lepas tu tuan-tuan kena tahu apa yang perlu dibuat untuk tarik lebih ramai orang menjadi customer tuan-tuan dan perempuan. Okay? Alright. Okay, yang pertama saya nak cerita. Okay, siapa yang berniaga di Facebook, boleh ambil petua saya ni sebab saya berniaga di Facebook. Saya bercerita di Facebook. Okay. Yang pertama sekali, pantang bagi orang menjual ialah menjual. Okey, wakil jualan semua, siapa yang nak jadi wakil jualan, siapa yang jadi wakil jualan, pantang bagi orang yang menjual ialah menjual. Okey. Tak ada siapa yang suka kalau ada orang menjual, betul tak? Saya tengok iklan di Facebook, saya tak suka. Kalau datang terus-terus nak suruh beli, saya tak suka. Saya tak suka orang menjual. Tuan-tuan pun mesti tak suka kan kalau ada orang datang menjual, betul tak? Jadi kalau kita tahu kita tak suka orang datang menjual dengan kita, kenapa kita menjual dengan orang? Orang pun tak suka juga, sama lah kan. So itu pantang larang pertama. Orang yang menjual, pantang larang pertama ialah menjual. Apa maksud menjual? Jom daftar dengan saya. Jom beli emas sekarang serendah 0.25 gram. Jom siapa yang nak saya bimbing jadi customer saya. Jom. Itu boleh dibuat tapi tidak boleh dibuat selalu. Sekali-sekala boleh. Ini nombor 2 tips dia. Menjual tak boleh. Menjual bagi seorang penjual pantang. Yang pertama. Yang kedua, kalau tak jual boleh tak menjual? Menjual boleh sekali-sekala tapi tidak boleh selalu. 2. Habis apa yang nak dibuat? Okey, apa yang nak dibuat? Ini saya nak ajar tuan-tuan, saya nak share tuan-tuan. Apa yang saya buat selama 8 tahun, okey, di Public Gold, bagaimana saya boleh membina sampai 8,000 orang customer. Saya berkongsi 3 benda dengan customer saya. Yang pertama, knowledge. Ini adalah keywords dia, knowledge. Share knowledge, knowledge sharing. Semua orang tak suka kalau ada orang iklan benda nak jual, tapi semua orang suka kalau dapat ilmu, betul tak? Betul, ilmu. So tuan-tuan kena share cerita apa kelebihan beli emas, apa kekuatan beli emas, apa yang best sangat simpan emas. Cerita benda tu, tak payah jual. Satu hari nanti orang akan datang tanya tuan-tuan, macam mana saya nak beli emas? Itu key dia. Jangan menjual. Saya tengok ramai wakil jualan di KAB Gold, wakil jualan dan apa saja. Kalau ada live macam ni, kalau ada posting daripada KAB Gold dan sebagainya, terus nak menjual dekat komen. Siapa yang nak hubungi saya. Siapa yang nak hubungi saya. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak ada orang nak. Tak ada orang akan hubungi tuan-tuan. Saya selama 8 tahun dengan Public Gold, jarang-jarang sangat saya menjual. Kecuali dah terdesak, masa tu harga rendah gila, rugi saya tak suruh orang beli. Masa tu baru saya tulis, beli. Selain daripada tu, saya buat donor saja. Saya cerita apa dia emas ni, simpan emas ni macam mana, apa kekuatan KAB Gold, kat mana kelebihan KAB Gold banding dengan yang lain-lain. Cerita benda tu. Customer ataupun prospek nak tahu benda tu. Dan satu hari bila dia tahu kelebihan di KAB Gold, tuan-tuan tak payah ajak, dia akan contact tuan-tuan sendiri. Dan bila dia contact, tuan-tuan tak perlu lagi convince dia, dia akan beli. Bukan segeran. Malah saya pernah menjual kepada customer yang saya tak pernah kenal. First time dia contact, terus dia beli 1 kilo. First time dia contact, terus dia beli 4 kilo. First time dia contact, terus dia beli 20 kilo dengan saya. Sebab apa? Sebab saya berkongsi ilmu. Kita share knowledge.
Apa kelebihan simpan emas? Macam mana nak dapat knowledge tentang emas? Yang pertama, tuan-tuan kena banyak baca buku. Banyak baca buku. Yang kedua, tuan-tuan kena banyak baca posting-posting orang yang biasa dengan ilmu emas. 2. Yang ketiga, tuan-tuan boleh tengok klip-klip video dan sebagainya. Bukan daripada wakil jualan Kek Bigo saja, daripada mana-mana syarikat pun. Semua ilmu ni ilmu Allah Ta'ala, percuma kan. Belajarlah di mana-mana. Tapi yang paling mudah, paling penting, baca buku. Kena baca buku. Katanya guru saya, kalau nak faham tentang emas ni, kena baca 10 buah buku tentang emas. Berapa buah buku tuan-tuan baca? Tuan-tuan kena baca banyak. Okey? Tuan-tuan nak kena baca banyak buku. Okey? Sebab daripada membaca itulah kita boleh tulis apa yang kita baca. Tulis sendiri. Okey, peringkat-peringkat menulis ada beberapa peringkat. Yang pertama, mungkin tuan-tuan share dulu orang lain punya. Betul tak? Tuan-tuan share. Saya tulis pasal emas, tuan-tuan pun share. Ada KAB Gold Dynamics yang Berhad punya page tulis pasal emas, tuan-tuan share. Ada Ustaz Emas dan Dina tulis, tuan-tuan share. Itu peringkat pertama, share. Okay, share. Jangan sekali-kali copy paste. Jangan copy paste. Itu adalah mencala kredibiliti, tuan-tuan. Business goal ialah business trust. Tulis ni, business goal ialah business trust. Business kepercayaan. Hanya orang yang percaya kepada kita sahaja akan beli emas dengan kita. Ingat tu. Faham? Hanya orang yang percaya sahaja kepada kita akan beli emas dengan kita. Isunya sekarang, macam mana nak wujudkan kepercayaan tu? Okey? Kepercayaan tu ialah dengan sharing lah. Biar kita dikenali. Okey? Saya dalam 8,000 customer, saya rasa lebih separuh saya tak pernah kenal dan tak pernah jumpa. Boleh tak tiru? Copy. Siti Nurfaedah tanya, boleh tak copy? Jangan copy. Jangan copy tulisan orang, jangan. Tulis sendiri. Baca, lepas tu ambil, ini tips dia. Ambil tulisan tu, ubah. Jadikan dia tulisan kita. Jangan copy lepas tu claim kita punya. Jangan, itu menipu. Itu cetak rompak. Okey? Itu cetak rompak. Tulis sendiri. Mula-mula memang boleh share, lepas tu tiru, boleh. Lama-lama tuan-tuan kena tulis sendiri. Sebab robot Facebook ni dia tahu tulisan siapa asalnya. Saya pernah jumpa di merata-rata wakil-wakil jualan syarikat emas lain tiru tulisan saya. Ramai, banyak. Bila saya type je apa yang saya pernah tulis, macam-macam dealer, stokis, dealer, agent syarikat lain yang tiru saya punya tulisan. Tapi orang yang membaca tahu siapa yang tulis. Jangan tiru. Dulu-dulu, masa saya awal-awal buat emas dulu, tahun 2013, orang tiru tulisan saya marah. Sebab apa saya tak marah? Kenapa saya marah? Sebab mana tak marah, saya memerah otak nak tulis, tiba-tiba dia tiru macam tu je kan. Betul tak? Mana boleh tiru, pecah otak sendirilah. Tapi lama-lama makin banyak kita tulis, kita tak larat nak follow dah siapa yang tiru kita. Dan robot Facebook akan kenal siapa punca, siapa asalnya penulis asal. So jangan bimbang lah. Tulis saja. Lama-lama orang tahu penulisan kita dan dia akan ikut dan dia akan percaya. Macam itulah cara nak tukar kepercayaan. Mula-mula dia jadi follower, lepas tu jadi friend, lepas tu jadi customer kita. Sebab apa? Sebab dia percaya dengan kita. So bisnes emas adalah bisnes kepercayaan. You build the trust. Ada satu pepatah orang putih, saya percaya satu pepatah ni, dia kata, when people like you, tulis, when people like you, they will talk to you. Okay? Apa? When people like you, they will talk to you. When people trust you, they will buy from you. Itu kunci dia. When people trust you, they will buy from you. Bila orang sukakan awak, mereka akan mula bercakap dengan awak. Okay?
Bila mereka percayakan awak, mereka akan mula membeli daripada awak. Itu. Okey. Okey, bina trust. Okey. Syuhai Razi Jainuddin kata berniaga emas 3 bulan pertama posting di FB, like pun tak ada. Yes. Mula-mula kita menulis sebulan, 2 bulan, kadang-kadang setahun. Tak ada orang like. Last kali kita like sendiri. Bengong. Lepas tu bila kita tengok balik tulisan kita 10 tahun lepas, kita pun gelak seorang-seorang. Bodohnya aku masa tu. Tulisan apa macam ni? So nak tulis dengan baik, kena belajar menulis. Itu lain pula. Kena belajar menulis. Dan saya cadangkan tuan-tuan, ambil lah kelas-kelas menulis. Saya masuk kelas, saya bayar berapa ratus. Saya beli e-book menulis. Saya belajar dengan Sifu menulis. Siapa tak kenal kan, Muhammad Khairul Hakimin kan. Saya belajar, saya masuk kelas. Nak boleh tulis dengan yakin, confident apa yang nak ditulis, apa yang perlu ditulis, apa yang tak boleh ditulis, kena masuk kelas. Jadi tuan-tuan anggap saja, tuan-tuan bayar yuran RM30, RM40, RM100, RM200, itu adalah investment untuk tuan-tuan dapat lebih banyak sales. Okey, dapat lebih banyak sales. So jangan takut untuk laburkan duit belajar menulis. Siapa yang tak sayang duit untuk belajar menulis, insya-Allah duit akan datang mencurah-curah lepas dia baiki penulisannya. Okey, Hani salam. Waalaikumsalam Hani. Apa khabar? Ni anak-anak buah saya ni, anak buah lama. Okey. Alright. Okey, so kena menulis. Itu yang saya buat sikit-sikit. Menulis. Siti Nurfaidah tanya, contoh kelas menulis Khairul Hakimin Muhammad. KHM, cari KHM Khairul Hakimin Muhammad. Tu memang kelas menulis betul tu. Khairul Hakimin Muhammad. Beli dia punya e-book dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan akan dapat ilmu dan dapat improve gaya menulis. Okey. Menulis nanti dia akan ajar apa yang boleh ditulis, apa yang tak boleh ditulis, apa yang tak patut ditulis. Okey. Lepas tu tulis dengan tulisan penuh, perenggan, jangan ayat panjang-panjang, ayat pendek-pendek, perenggan-perenggan, biar jelas. Walaupun kita tulis panjang pun, akan ada orang belajar dan share. Betul tak? Muna Ismail, belajar menulis, ni part yang susah. Puan Muna, saya nasihatkan Puan Muna, jangan sekali-kali berfikiran negatif. Bila kita letak dalam kepala kita, susah. Ni susah bagi saya. Sampai matilah susah. Puan Muna, saya nasihatkan, tukar, ubah. Setiap perkara tu tidak ada yang mustahil. Sehingga kita sendiri yang letakkan mustahil itu. Benda ni susah lah, benda ni payah lah, aku tak pandai lah, malah lah aku, tak reti. Sampai mati pun tak akan pandai. So, belajar menulis, ini part yang memang mencabar, tapi dia bukan mustahil. Okay? Dia bukan mustahil. Kena belajar. Okay? Alright. Okay. So, bila menulis lama-lama, tuan-tuan akan dapat rhythm dia, akan dapat rentaknya. Lama-lama orang akan follow tuan-tuan, orang akan share tulisan tuan-tuan, kan? Hari ni saya menulis, saya punya target setiap kali menulis, mesti sekurang-kurangnya 100 orang share. Sebab 100 orang share, bila cukup 100 dan ke atas, maka itu sudah dikira sebagai viral. Viral. Okay? Viral. Okay? Tuan Syahrazi kata follow Cikgu Fadli Saleh. Ya, Cikgu Fadli Saleh ni salah seorang daripada guru menulis saya lah. Guru menulis saya. Okey, guru menulis saya. Saya pergi jumpa dia, saya belajar, saya tanya dia apa nak tulis, apa tak boleh tulis. Tuan-tuan tulis. Tulis dengan baik. Tulis dengan baik, insya-Allah. Insya-Allah nanti Puan Salina kata kadang-kadang tulis macam cerpen. Orang Malaysia kurang suka baca. Tak juga Puan Muna Puan Muna pula dah. Puan Salina dulu saya ingat tulis pendek-pendek orang suka baca kan. Tak. Panjang atau pendek bukan penentu orang suka baca atau tak. Okey. Yang menentukan orang suka baca atau tak ialah yang menentukan orang suka baca atau tak ialah apa cara kita tulis. Dulu saya ingat orang tulis pendek lah, orang akan baca kan. Tak juga. Saya tulis panjang berjela, berkajang-kajang pun orang baca. Orang share sampai beribu-ribu. Kan? Sebab apa? Sebab kita kena tulis dengan betul. Bukan panjang atau pendek. Okey.
Dan bila orang dah kenal kita menulis, orang percaya dengan ilmu yang kita share, orang dapat manfaat daripada apa yang kita tulis, tak payah jual, nanti dia akan contact kita untuk beli emas. Dia akan contact. Satu. Yang kedua, bila tulisan kita bagus, orang akan share. Bila orang share, dia akan attract follower yang baru. Follower baru. Itu dipanggil sebagai stranger marketing. Stranger. Kita buat marketing dengan stranger, orang yang kita tak kenal. Tapi mereka percayakan kita. Betul tak? Macam ada orang tulis tadi, first time, second time, third time, setahun kita tulis, tak ada orang like. Itu normal. Teruskan menulis. Jangan risau. Teruskan menulis. Sebab tu saya kata, sampai bila tuan-tuan nak copy orang punya? Tuan-tuan hanya membuang masa bila copy orang punya. Jangan copy. At least modify, tulis sendiri. Nanti credibility tuan-tuan akan bertambah. Orang akan percaya dengan tuan-tuan sebagai wakil jualan yang power. Tu, orang nak tengok tu. Apa faedah aku daftar dengan si Hairizan Abdullah ni? Contoh kan. Apa faedah aku daftar dengan Abdul Rahim Abdullah ni? Dengan Syaiful Nazri ni? Oh, sebab dia banyak kongsi ilmu tentang emas lah. Benda tu lah. Kongsi cerita menarik tentang emas, kongsi cerita tak menarik tentang emas, kongsi cerita kontroversi tentang emas, kongsi amalan menyimpan, perbandingan antara simpan duit dengan simpan simpan emas. Benda tu. Okey, Puan Salina kata saudara mara dan kawan-kawan susah betul. Ya, betul. Orang yang pertama akan reject kita punya marketing ialah kawan-kawan dan saudara mara rapat. Pelik tapi benar Orang pertama, kumpulan pertama yang akan reject kita, yang akan buat tak tahu. Okey. Orang akan buat orang yang kumpulan pertama yang akan reject kita, yang tak suka dengan apa yang kita jual ialah keluarga kita dan kawan-kawan rapat. Kenapa? Ini pun ada sebabnya kenapa Sebab mereka tak suka kita lebih daripada mereka. Maksudnya kalau ada orang yang menolak kita, yang tak suka dengan kita, maksudnya kita sudah jauh ke hadapan Jangan bimbang. Satu hari nanti kawan-kawan yang jauh dulu, saudara mara yang jauh dulu, yang menjauhkan diri daripada kita, suatu hari nanti dia akan datang kepada kita. Jangan bimbanglah. Konsisten saja menulis. Tulis. Konsisten menulis. Okey? Bila tuan-tuan konsisten menulis, tak ada orang yang, semua orang akan contact tuan-tuan. Akan ingat akan ingat tuan-tuan Mereka akan ingat tuan-tuan dan dia akan contact tuan-tuan. Bila nak beli emas, terus contact Azian Hassan kan. Azman Abdul Ghani. Betul. Okey. Jadi macam mana nak pujuk diri selepas keluarga dan kawan-kawan tak dengar, tak nak ikut kita, tak nak dengar tentang emas? Carilah stranger. Market stranger jauh lebih besar daripada kawan-kawan dan saudara mara. Betul tak? Rakyat Malaysia ada berapa juta? Ada 33 juta, tuan-tuan. Ada 33 juta. Rakyat Malaysia ada berapa? 33 juta. Saudara mara ada berapa juta? Kawan-kawan ada berapa juta? Boleh kira dengan jari saudara mara dengan kawan-kawan kita kan. So, biarkanlah dia. Dia tak nak. Yang juta-juta lagi ni, lebih ramai lagi. Market di media sosial sangat luas. Sebab itulah, tulislah perkara yang memberi manfaat supaya lebih ramai orang dapat follow dan berkawan dengan kita. Masa itulah, tanpa perlu menjual, orang akan cari kita untuk beli emas. Okey? Itulah petua dia. Okey. So, saya pun tulislah. Saya tulis, setiap hari tulis. Berapa kali sehari nak tulis? At least ada 1 atau 2 kali penulisan berbentuk knowledge. Pagi-pagi hari. Okey, Muhammad Adik tanya. Saya baru jawab. Okey. Seeloknya buat berapa konten sehari Ustaz? Buat sehari sekali boleh ke? Boleh. Susun jadual. Kalau saya, contohnya saya, okey, pukul 6, 7, 8, antara 3 jam tu, 6, 7, 8, 2 jam tu, saya pastikan ada satu posting saya yang berbentuk knowledge, supaya orang boleh share kepada seramai mungkin orang. Betul tak? Siapa yang follow saya punya Facebook, mesti perasan setiap pagi, insyaAllah setiap pagi. Kalau tak setiap hari pun, ada kadang-kadang saya tak larat, tak ada idea dan sebagainya. Tapi saya pastikan awal pagi, pukul 6, 7, 8 tu mesti ada satu posting. Okay, satu posting.
Itu dipanggil posting yang memberitahu maklumat pada orang. Posting to inform. Dipanggil. Knowledge ni orang akan like, orang akan komen, orang akan share. Dia meningkatkan engagement. Lepas tu follower akan bertambah. Itu mesti. Wajib satu kali. Nak tulis apa? Tak semestinya pasal emas. Tak semestinya pasal emas. Habis pasal apa? Pasal apa saja yang tuan-tuan mahir. Tulis lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook saya, berapa kali je saya tulis pasal emas. Boleh kira dengan jari kan. Sehari sekali tak ada pasal emas. Betul tak? Betul tak? Siapa setuju cakap betul. 2-3 hari, 4 hari, seminggu sekali baru ada satu pasal emas. Sebab apa? Sebab ada promosi yang saya perlu bagi, saya perlu tekankan kan. Saya perlu bagi, nak emphasize kan. Tapi kat mana saya share knowledge pasal emas? Saya share dekat page Ustaz Mas dan Dina. Saya tulis dekat Telegram. Segitu saya tulis pasal emas. Ikut channel dia. Okey? Okey, betul Puan Salina. Tulis tak semesti tentang emas. Tulis yang biasa dengan kita. Kita pandai apa? Tulislah. Tapi jangan tulis benda yang short sendiri. Yang orang tak nak baca. Menyampah aku tengok. Kan? Tulis yang boleh dikongsi oleh ramai orang. Yang rasa benda tu adalah benda yang relevan untuk dia. Macam tu. Okay? So, tulis. Pastikan konsisten. Konsisten. Okay? Okay. Lepas tu, berapa kali pula? Okay. Lepas satu posting, jarakkan 2 atau 3 jam. Jarakkan 2 atau 3 jam. Tulis lagi satu posting. Tak perlu tulis kadang-kadang. Letak gambar je. Hari ni naik basikal. Cerita macam tu pula. Orang pun tengok. Oh, ustaz ni gemuk lah. Pancit lah. Contoh. Cerita benda yang saja untuk create engagement. Orang suka, orang like lah. Lepas tu, tengah hari, sikit rehat. Masa tu nak jual. Contoh, nak jual nak jual ni. Okey, cepat rebut promosi jadi wakil jualan pelajar. Tinggal lagi sehari. Tak payah panjang-panjang. Pendek, straight to the point. Straight to the point. Sebab apa? Sebab masa tu orang nak cepat. Nak baca, nak tahu apa, tunggu cepat. Letak link. Wah kan, letak link. Link WhatsApp kita dan sebagainya kan. Okay. Puan Bibah tanya, bagaimana kita dapat emas setelah membeli kerana border masih tutup ni? Post. Boleh, kita post. Okay. Oh, esok gaji government. Okay. So, okay. Alright. So, pukul 12 kali. Lepas tu petang pula pukul 4. Lepas tu malam sebelum pukul 9. Pukul 8, 9 boleh lah. Orang dah nak tidur kan. Buat. Okay. Kalau tuan-tuan nak dikenali sebagai apa? Apa pendapat Ustaz? FB peribadi dengan FB berniaga? Atau tiada masalah untuk kita campur je? Peribadi ni, kalau FB berniaga. Boleh. Orang tak akan kecil hati kalau kita nak berniaga. Sebab itu memang FB berniaga. Tapi kalau FB peribadi, saya nasihatkan, seboleh mungkin kurangkan berniaga. Sebab orang nak berkawan dengan kita. FB peribadi ialah tempat orang berkawan. Bukan orang berjual beli. Kecuali tuan-tuan dah sampai tahap follower berpuluh ribu, ratus ribu. Orang dah tak kisah dah tuan-tuan jual ke, tuan-tuan kongsi apa ke, orang tetap akan baca. Itu tak apa. Itu level lain dah. Tapi bagi kita yang beginner-beginner ni, jangan sesekali gunakan FB peribadi untuk menjual. Sebab orang tak suka dengan menjual. Saya dah sebut awal tadi kan. Kita tengok FB peribadi ni, Kak Ja contoh kan. FB Kak Ja ni contoh. Jual je. Pagi jual kek pisang, tengah hari jual kek lapis, petang jual masak. Jual nyampah, tak nak. Lepas tu orang pun unfollow. Lain sekali block kan. So jangan. Poster pula dah. FB peribadi ni tempat orang berkawan. Ceritalah sesuatu yang menyebabkan orang percaya bahawa kita adalah manusia sebenar, bukan robot. Kan? Macam Haifa Himi kan. Haifa Himi letak gambar matahari terbenam. Tukar gambar, letak gambar sebenar. Linda Mezi letak gambar bunga. Tukar, letak gambar sebenar. Gambar sebenar. Hairizan Abdullah letak gambar sebenar dah, tapi sengit. Letak gambar yang betul dia depan. Okey, siapa lagi? Suhaliza Zain letak gambar keluarga. Jangan letak gambar keluarga sebagai gambar profil. Letak gambar kita sebenar. Salina Sari letak gambar tapi ada emas. Buang emas. Sebab orang nak berkawan dengan kita. Orang nak berkawan. Jadi orang suka berkawan dengan orang macam mana?
orang yang jelas, orang yang sebenar, orang yang tak berselindung, orang yang betul. Kan? So berkawan lah. Orang suka berkawan. Macam tengok Facebook saya, muka saya macam mana gambar. Gambar saya sebenar, menghadap betul-betul. Jangan gambar tengah selfie mengada-ngada kan. Nanti orang dapat wrong signal. Payah juga macam tu. So gambar pun mainkan peranan juga. Macam Siti Nurfaedah, gambar betul. Yes. Azian Hassan, gambar tengah cikucak daripada bawah. Cikucak. Tak boleh. Letak gambar betul. Okay. Puan Salina Sari. Yes. Kena letak gambar yang betul. Gambar yang profesional. Okay. Jangan letak gambar yang too, kita panggil apa? Too formal. Jangan. Lepas tu, nama. Nama, letak nama sebenar. Khairul Anwar Basri. Kan. Hairizan Abdullah. Nama sebenar. Orang tak suka nama samaran. Kan. Orang nak nama sebenar. Sebab orang nak berkawan dengan orang yang jujur. Di Facebook ialah tempat untuk trust. Okey. Apa beza Facebook dengan Instagram? Instagram tempat orang berhibur. Sebab tu kita tengok di Facebook, di Instagram, siapa peminat Instagram? Selebriti, budak-budak sekolah, video-video menari, menyanyi kan, Instagram. Itu tempat orang berhibur. Kuasa beli tak banyak kat situ. Kuasa beli tak banyak. Dan sebab orang pun muda-muda kan. Okay? Walaupun berjaya lah kadang-kadang menjual kat situ, tapi dia tak lah. Okay. Tapi di Facebook ialah tempat orang berkongsi maklumat. Muhammad Taib, gambar macam saya Ustaz. Tak. Itu jauh sangat. Tak nampak lubang hidung. Tak boleh. Kena cari yang dekat lagi. Boleh nampak lubang hidung. Okay. Alright. So di Facebook, okay. Sebab tu di Instagram orang panggil Insta famous. Dia lebih kepada famous je. Famous je. Kadang-kadang tak dicari sangat. Habuk pun tak ada kan. Okay. Tapi di Facebook, kerana dia adalah saluran education, saluran information, letak gambar yang betul, dipanggil influencer. Dia tak panggil apa? Facebook famous ke apa, tak ada. So cadangan perlu buka page berniaga tak? Buka bagus tak buka pun bagus. Saya dua-dua ada. Saya ada. Tapi kalau macam ni boleh ke Ustaz Abu Hafiz Karim? Boleh lah tu. Halal lah. Nanti orang akan ingat siapa pakai tanjak Abu Hafiz Karim, yang pakai tanjak tu. Tu ingat. Okay. Yusni Biyahya letak gambar bendera Palestin situ. Tukar. Riza Arif cantik, Cun, gambar Cun. Letak. Letak satu nama yang betul, yang kedua gambar kena betul sebab orang akan percaya dengan gambar yang betul. Okey. Ni letak gambar kucing, lepas tu ada darah dekat leher. Nama pula pembunuh kucing. Siapa nak berkawan dengan kita kan? Okey, Hani tanya, kita letak gambar nampak lubang hidung tak bahaya ke bagi perempuan? Bahaya apa? Bukan ada boleh cucuk hidung. Gambar kan? Okey, tak bahaya. Okey, macam Arinah Sanat. Cantik gambar. Kak Jar ni tak tahu laki ke perempuan Kak Jar ni. Nampak pada nama Kak. Tapi ada gambar orang lelaki tu kan. Okey. Abdullah Zurim, gambar ni okey tak? Kurang okey, kena dekat lagi. Zulkifli, okey. Okey. Kalau nak kembangkan perniagaan emas kita, samalah jawapan dia. Ikut page berniaga boleh, ikut Facebook peribadi pun boleh. Tapi saya percaya dengan kita bina Facebook peribadi dahulu sebelum buat page. Sebab kita tanya diri kita suka tak orang berniaga? Kita tak suka. Kita suka tak berkawan? Kita suka. So, gunakan saluran FB peribadi untuk membina bisnes terlebih dahulu sebelum daripada buat page. Kalau kita dah ramai sangat dah customer kita, memang kena page lah. Sebab apa? Sebab mungkin page lebih sesuai lah. Sebab orang memang datang nak berniaga kita kan. Okay? Right? Okay, so tulis. Setiap hari tulis secara konsisten. Sampailah FB dah kenal dah kita. Maka dia akan, bila orang search je tentang emas, maka tulisan-tulisan kita akan dikenal oleh FB dan orang akan nampak tulisan kita. Itu kegunaan dia. Kan? Itu kegunaan dia. So, tulis. Okay? So, tahun pertama jangan target banyak. Tahun pertama ni target dapat 100 orang customer saja. Muna Ismail, WhatsApp status okey tak Ustaz? Okey. Siapa yang guna WhatsApp sebagai medium untuk berniaga, gunalah WhatsApp status. Okey? Tapi kadang-kadang ada orang tak faham sebab WhatsApp status dia akan sampai pada semua link WhatsApp kita kan. Ke tak? Saya tak pernah guna. Okey, semua orang akan nampak. Semua orang akan boleh baca.
Ada orang tak suka, dia kata kita tergejah dia, padahal kita buat WhatsApp status kan. Boleh, tak ada masalah. Gunakan WhatsApp status. Tapi untuk tujuan berkongsi maklumat, saya tak rasa WhatsApp status tu baik. Sebab orang tak baca WhatsApp status tu panjang-panjang kan. Saya bubuh gambar dengan suami, jadi 2 in 1. Boleh lah. Cuma Bibah Atan tu mungkin boleh letak gambar. Kalau nama sebenar tak apalah, Bibah Atan. Kalau letak nama penuh kan, Habibah Atan ke kan, contohlah. Okey. Tapi boleh lah tu. Muhammad Adik Makna okey lah. Linda Mezia nampak macam pokok bunga, ada macam coklat apa, pusing-pusing ada tu. Orang tak nampak muka sebenar, orang akan jauhkan diri lah kalau tak nampak muka sebenar. Okey. So tulis. Okey. Lepas tu, selain daripada banyak menulis, macam mana nak kembangkan bisnes, ialah kita kena tahu cara membeli di KAB Gold. Kena tahu produk-produk di KAB Gold, cara membeli, cara mengepos, cara macam-macam, semua tu kena mahir. Dan tidak ada yang boleh mahirkan diri kita, melainkan kita sendiri yang cuba cara-cara. Dan kita bolehlah handle bila customer tanya kita boleh handle. Sebab apa? Sebab kita pernah mengalami sendiri. So the best teacher is our own experience. Okay, pengalaman kita adalah guru kita yang paling bagus. Okay, guru yang paling bagus. So kena alami sendirilah. Dan benda ni tak boleh dah sekelip mata. Kita akan jemu kan. Kita akan buat sebulan dah. Tak nak susah KAB Gold. Mana ada? Mana ada? Saya buat selama 8 tahun. Sebelum saya berpindah ke KAB Gold, saya buat public gold 8 tahun. Dan saya sangat successful. Sebab apa? Sebab saya bermula sedikit demi sedikit dan tidak jemu. Tak jemu. Okay? Saya tak akan jemu. Saya bina customer saya. Sampai kadang-kadang stuck. Sehari tak ada customer pun. Sebulan tak ada customer. Ada pernah. Kan? Okay? Bina. Buat dengan betul. Buat dengan sabar. Suatu hari nanti kita akan rasa bersyukur. Customer aku dah ada 1,000 orang. Customer aku dah 8,000 orang. Tengok ke belakang. Alangkah bertuahnya. Sebab aku pernah sabar dan tak putus asa. Kalau putus asa, tak sabar, kita tinggal, masa bergerak begitu pantas kan. Tengok ke belakang, ramai dah orang lain yang sudah berjaya lebih daripada kita, walaupun dia tu lambat kenal emas daripada kita. Tu kena ingat, buat. Dan tambah ilmu, itu kunci. Kena baca buku. Memang tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah. Menulis, memang kena buat. Sehingga kita dah bina branding kita sebagai seorang pendidik emas. Pendidik emas. Bukan sekadar ajak orang beli emas je. Lepas tu, what's next? Kenapa orang nak kena beli emas? Tak tahu. Kan? Cuba. Mula-mula tulis pendek dulu 1 perenggan. Lepas tu 2 perenggan. Lepas tu 10 perenggan. Tengok kan? Masing-masing supaya ada peningkatan. Okey, peningkatan. Okey. Apa lagi boleh buat untuk bina empire emas? Siapa zaman sekarang ni, zaman video. Boleh buat video. Siapa yang pandai buat video, buat klip-klip, buat live kan? Main TikTok. Jangan underestimate TikTok. TikTok walaupun ramai budak-budak kat sana, jangan kita underestimate. Sebab apa? Sebab mereka sekarang budak-budak, lagi 5 tahun mereka akan jadi orang dewasa. Okey? Jadi orang dewasa. Okey? Mereka akan bekerja lagi 5 tahun. So, mainlah TikTok. Saya belum sampai lagi masa nak main TikTok. Saya tak ada masa. Kalau saya nak buat TikTok boleh lepas ni, insya-Allah. Saya pun tengah cuba nak explore. Instagram pun tak fully utilize lagi. Saya hanya guna Facebook saja. Dan juga Telegram. Tu pun tak fully utilize. Saya berhasrat nak guna TikTok. Buat klik-klik ringkas kan. Kan? Sebab walaupun sekarang ni penonton TikTok adalah budak-budak, tapi lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, budak-budak itu akan dewasa dan berkejaya. Mereka akan ada duit untuk beli emas. So, bina daripada sekarang. Bina. Kalau kita nak buat satu kiraan, contohnya setahun kita nak ada 300 customer kan. Macam goal saver. Dapat 300 customer boleh jadi GGM kan. Goal Group Manager kan. Okay. 300 customer maksudnya kena ada setiap hari customer baru yang membeli dan juga berdaftar di bawah kita. Kena ada tu. Okay. Kalau daftar saja boleh tak? Daftar saja boleh tak? Tapi boleh tak? Boleh juga. Tapi
dia tidak memberi kesan. Sebab kalau dia daftar je, kita dapat ramai lah customer tapi tak membeli, tak dapat faedah juga. Sebab apa? Sebab insentif kita bergantung kepada belian. Betul tak? So kena ajar. Lepas kita dah pandai membeli, kenal sistem KAB Gold, kita ajar orang yang di bawah kita untuk buat sendiri. Ini tip nak berkembang dengan cepat. Jangan manjakan customer kita, kita tolong buat semua. Ini diajar di mungkin di lain-lain platform lah. Okay? Lain-lain platform. Saya tahu di lain-lain platform kan, mungkin kan di manalah syarikat-syarikat lain kan, mungkin saya tak tahu sangat. Oro Design ke apa, Power Gold ke dulu kan, dia banyak menolong customer membeli. Kita jual sendiri kan, kita kena simpan stok, kita kena jual, kita kena tanggung risiko dan sebagainya. Tapi di KAB Gold, tuan-tuan tak perlu simpan stok. Tuan-tuan ajar mereka beli dengan KAB Gold sendiri. Ajar sampai mereka pandai. InsyaAllah lepas tu tuan-tuan senang. Mereka akan buat sendiri. Kutip hasil saja kita tiap-tiap bulan. Dahlah stok tak payah simpan. Dahlah modal tak besar. Dahlah tak ada risiko. Tak payah sewa bangunan. Tak payah gaji bekerja. Tak payah. Refer saja kepada KAB Gold. Mereka pandai membeli dengan KAB Gold. Kita ajar sekali saja. Kepada mereka. Mereka pandai membeli. Sampai sudah kita senang. Sebab mereka tak menyusahkan kita nanti. Kalau tak, setiap hari mesej kita. Macam mana nak beli ni? Macam mana saya nak tolong belikan untuk saya? Tolong post. Pening lah kita. Business referral tak begitu. Business referral ni kita ajar sekali sampai customer kita pandai. Lepas tu mereka buat sendiri, beli sendiri. Kita akan kutip hasil. Itu business referral. Okay? Alright. Okay. Ada soalan? Itu beberapa tip lah. Tuan-tuan boleh balik dan praktikkan dulu tip yang saya ajar ni. Tak perlu banyak-banyak. Cuba baiki yang itu dulu. Okay? Cuba baiki yang itu dulu. Jangan menjual. Boleh menjual tapi jangan terlalu asyik menjual. Daftarlah dengan saya, belilah melalui saya. Saya boleh tolong. Jangan. Nanti tuan-tuan akan dapat customer yang manja, ataupun tuan-tuan tak dapat customer sebab mereka jemu dan mereka cuak bila tengok tuan asyik menjual kan. Beri knowledge, beri pengetahuan, beri information kepada mereka, beri kesedaran. Ada orang yang daripada awal mungkin skeptikal dengan gold. Skeptikal. Apalah gold ni, skeptikal kan. Tapi kerana kita tabah dan sabar memberi information, suatu hari mereka akan terbuka hati untuk membeli emas. Dan siapa yang mereka cari? Orang yang berjaya membuka hati mereka. Itu kita kena percayalah. Okay? So, information is everything. Knowledge is everything. Okay? So, tuan-tuan boleh cari ilmu dan kongsi dengan prospek-prospek tuan-tuan. Kat mana nak cari prospek? Ini pula orang tanya saya, kat mana nak cari prospek? Okay, prospek yang paling mudah sekali tuan-tuan nak cari ialah buka handphone tuan-tuan. Handphone. Dalam handphone tuan-tuan ada phone book. Phone book tuan-tuan ada berapa ribu nama. So once tuan-tuan dah jadi customer KAB Gold ataupun wakil jualan KAB Gold, isytiharkan kepada satu handphone. Buat satu status ke whatever, send to all ke, macam mana kan? Saya sekarang adalah wakil jualan KAB Gold. Siapa yang nak faham dan tahu serta mendapat maklumat tentang simpanan dan pelaburan emas, boleh kontak saya. Contoh. Itu salah satu contoh. Nanti orang yang nak dia akan kontak lah. Jangan terkejah terus. Jom, siapa nak beli emas? Memang orang tak nak lah kan. Nak menjual kan. Menjual orang tak nak di approach oleh penjual. Okay, so kalau boleh elakkan. Okay, apa lagi nak buat? So ada soalan lagi? Soalan? Kita dah 10.18. Dah sejam dah. Okey, kita cakap-cakap santai saja kan. Okey, so saya rasa ada banyak dah tuan-tuan dapat malam ni. Saya tak nak sambung lagi. InsyaAllah di lain waktu ketika kita akan cerita lagi perkara-perkara lain yang boleh meningkatkan keyakinan dan juga ilmu tuan-tuan untuk membina empire bersama dengan KAB Gold. So saya harap tuan-tuan yakin dan stay dengan KAB Gold. InsyaAllah sekarang pun dah boleh mula beroperasi kedai emas. Kita masih menunggulah sebab dia ada syarat-syarat dan kita masih menunggu perkembangan seterusnya daripada kilang-kilang kita. Doakan semoga tak lama lagi kita dah boleh mula berniaga macam biasa dan akan keluar nanti gold bar April, Mei dengan Jun. Grab cepat-cepat Grab cepat. Dan kita masih ada lagi yang January, February. Kalau tak nak beli direct pun rasanya boleh keluarkan daripada akaun Mucamas.
bayar Go Premium RM20 saja. Lepas tu pilihlah collect sendiri ataupun post. Nanti akan sampai ke tangan tuan-tuan gold bar tersebut. Jangan bila dah habis nanti baru nak beli, sebab bila dah habis nanti dia akan jadi sejarah, dia akan jadi rare item, orang akan mula tekan harga, tuan-tuan tak akan dapat beli dengan harga sekarang, dia akan jadi berkali ganda lebih mahal. Okay, so itu sahaja daripada saya. Harapnya tuan-tuan dapat share apa yang saya sebut pada malam ni, tuan-tuan dapat praktikkan, dan saya berdoa semoga tuan-tuan semua berjaya. Tidak ada orang yang tidak boleh berjaya, melainkan orang yang tak nak berjaya saja. Okey, ingat pesanan saya, tidak ada orang yang tidak boleh berjaya, melainkan orang itu tak nak berjaya. Okey, so semua orang boleh berjaya. Tiru saja apa yang orang berjaya buat. InsyaAllah kejayaan itu semakin dekat dan semakin cepat untuk kita capai. Tiru saja, tak perlu nak invent cara-cara yang baru, kecuali kita yakin dan berani lah. Okey, tiru saja apa yang saya sebut tadi, tiru. InsyaAllah kita akan jadi seorang yang sangat berjaya. Okey, saya doakan semoga tuan-tuan berjaya dengan KAB Gold. Teruskan menyokong KAB Gold, syarikat emas patuh syariah tahap tertinggi milik Melayu Bumi Putera Islam. InsyaAllah semoga kita semua mendapat pahala di dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk.